rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia pengarah EADK Negeri Sabah, yang dikasihi rakan-rakan peserta-peserta webinar yang hadir pada masa ini, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berlangsungnya webinar ini akan memberikan sedikit pertambahan ataupun percambahan ilmu, maklumat kepada kita semua, dan juga saya anggap ini adalah suatu perkongsian daripada saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Moga ianya memberikan sedikit manfaat lah. Ya, baik. Boleh dengar, boleh jelas ya. Kalau tidak jelas ataupun tidak jelas suaranya lah yang penting. Kalau mukanya tu tidak apa. Suaranya yang penting. Kalau mukanya tu ditutup pun tak apa. Ya, okey, baik. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan beberapa keadaan yang mana keadaan ini ia tidak menyenangkan hati kita. Ia memberikan kekacauan di dalam hati kita. Kan mungkin ada sesetengah yang tidak kisah dengan apa yang berlaku, tetapi ada setengah orang yang ia mengambil berat tentang keadaan yang berlaku kepada dirinya dan juga keluarganya. Maknanya apabila resah jiwanya, perkara yang dilakukannya itu juga tidak dapat, ataupun perkara-perkara seharian yang sudah dirancangnya tidak dapat dilakukannya. Tetapi ia menjadi persoalan kepada manusia. Maknanya manusia ni yang ada di muka bumi inilah, sebab keadaan yang berlaku ini, pandemik COVID-19 ini, dia bukan berlaku di tempat kita saja, tetapi dia berlaku di semua tempat. Dan lantas yang menimbulkan satu tanda tanya kepada diri manusia lah yang ada di muka bumi itu. Mengapa Allah turunkan ujian wabak COVID-19 ini kepada manusia? Mengapa ia diturunkan? Ada setengah orang berpendapat ianya adalah disebabkan suatu kaum itu. Ada orang yang menganggap ia disebabkan oleh macam-macam. Kan? Tetapi apabila kita merenung, kita fikir, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, rakan-rakan webinar, pandemik, wabak, apapun kesusahan yang datang kepada diri kita ini di dunia ini, ianya adalah suatu ujian daripada Allah kepada diri kita. Ianya ujian. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesungguhnya kami akan memberikan ujian kepadamu. Ujian kepadamu kepada siapa? Kepada manusia. Bagaimana bentuk ujian yang diberikan Allah kepada manusia itu? Allah katakan di sini, Allah memberikan ujian dengan minal khawfi, dengan memberikan sedikit ketakutan. Bagaimana ketakutan itu? Allah mengatakan ketakutan itu sedikit saja, tetapi bagi diri kita, contoh dia, bila munculnya wabak ini, berada di persekitaran kita, berada di sebelah kita, berada di sebelah rumah kita, berada di depan kita, dan mungkin, na'udzubillah min zalik, mungkin berada di tempat diri kita sendiri, ia memberikan kekacauan di dalam hati kita. Ia mungkin juga akan menghancurkan hati kita. Kan? Dia memberikan
Walaupun Allah mengatakan sedikit, tetapi dia terlalu banyak memberikan ketakutan kepada diri kita. Lalu Allah juga menurunkan ujian itu dalam bentuk kelaparan. Begitu juga dengan kekurangan harta. Masuk kepada wabak yang ada sekarang ini, apabila muncul ataupun timbul di dalam hati manusia, kan, apabila timbul ketakutan, maka semua nak boleh bergerak. Macam kita sekarang ni, ada yang takut mau bergerak ke sana, ada yang mau takut bergerak ke tempat lain. Apabila takut bergerak, dia susah untuk melakukan perkara-perkara yang biasa dilakukannya. Mungkin pekerjaannya terganggu. Mungkin rutin harian dia juga terganggu. Maka terjadilah kekurangan harta dia. Sebab punca harta dia daripada pergerakan dia. Mungkin juga melalui pergerakan dia. Ataupun perkara-perkara yang kebiasaan dilakukannya. Itu sebab Allah kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ujian itu Allah berikan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan juga jiwa. Ujian dari segi jiwa. Maknanya bila kita rasa takut, turunnya wabak ini, kita rasa takut, ini juga adalah ujian. Allah berikan sedikit, tetapi takutnya kita macam mana kita rasa takut. Kan? Mungkin ada yang tak takut tu mungkin dia sudah biasa lah, mungkin dia tak kisahlah. Mungkin amalnya sudah banyak, mungkin dia rasa dia pergi pun nanti dia sudah akan masuk ke syurga ataupun dia tidak melalui azab kubur atau itu, wallahu alam. Tetapi bagi manusia yang tinggi imannya, dia rasa amalnya belum cukup dan dia mahu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, termasuklah wabak ini, yang mana kita katakan wabak ini adalah ujian daripada Allah. Maka apa kata Allah di akhirnya? Wabashiris sabirin. Ya, wabashiris sabirin. Kabarkanlah kepada mereka yang berada di atas tadi. Maknanya siapa? Yang aku berikan ujian itu. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwanya kacau, kekalutan. Dia tidak tahu mau buat apa. Kurang makannya. Maka berikanlah mereka itu berita bagi orang-orang yang sabar. Berita baik. Wabashiris sabirin. Mereka itu hendaklah bersabar dan orang yang sabar itu berikanlah berita gembira kepada mereka. Maknanya kuncinya bagi kita yang ada di dalam ini, maknanya kita yang melalui keadaan sebegini, kita perlu ada sedikit rasa sabar. Mungkin dengan sedikit rasa sabar itu akan memberikan atau akan menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang di luar kawalan. Tetapi janji Allah itu juga menjadi tanda tanya. Kan? Jadi tanda tanya mungkin kepada orang-orang yang banyak tanyalah. Kan? Wabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang tu pun berkata, ya Allah, aku sudah bersabar. Aku sudah tidak keluar rumah. Aku sudah buat perkara yang kau suruh. Tetapi apakah balasan? Aku pun tak tahu apa yang aku dapat. Makan pun macam tu. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Apa yang aku dapat, itu yang aku usahakan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Khabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang beramal soleh. Yang mana orang-orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh ini masuklah perkara itu dalam orang-orang yang sabar. Kan orang yang beriman itu adalah orang yang sabar. Orang yang sabar itu juga adalah orang yang beriman. Kan? Jadi Allah memberikan perkhabaran kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang mana apabila mereka melakukan perkara sabar itu, maka untuk mereka annalahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Apa maksudnya? Sesungguhnya untuk mereka adalah syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mana di dalamnya terdapat rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada mereka, yakni buah-buahan di dalam syurga. Allah memberikan syurga kepada orang yang sabar. Yang mana Allah gambarkan syurga di tempat itu mengandungi sungai-sungai, yang mana sungai itu amat menenangkan hati. Dan di dalamnya ada makanan-makanan yang
yang tidak terdapat di dunia. Tetapi manusia pada masa itu memikirkan, ini adalah makanan yang aku pernah makan di dunia, tetapi ia lebih lazat lagi apabila dia berada di syurga. Itu janji Allah kepada manusia. Dan akhir sekali janji Allah bagi orang yang bersabar ini. Yang saya katakan tadi, sabar itu juga adalah beriman. Beriman itu juga adalah beramal soleh. Kan? Jadi, bagi orang yang sebegini, maka Allah janjikan untuk yang terakhir baginya, yaitu istri-istri untuk mereka di dalam syurga. Nah, istri-istri, bukan Allah janjikan istri kepada kita. Istri-istri untuk mereka di dalam syurga dan mereka kekal di dalamnya. Nah, siapa nak mau? Kan? Mesti kita mau, tapi tidak bolehlah sekarang. Tidak boleh sekarang, kena dulu kita bersabar. Macam mana mau sabar ni Ustaz? Tak dapat tahan ni Ustaz. Makan pun tak dapat. Bukan tak dapat makan, tapi kurang makan. Sabar. Kerana sabar itu, dia meninggikan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Cuba dulu. Cuba dulu. Kalau kita tidak cuba, kita asyik meracau, kita tidak bertenang, nah jadilah kita macam seperti yang kita pernah buat perkara-perkara yang tidak baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Lalu manusia berfikir lagi, mengapa Allah turunkan wabak ini? Tadi kita sudah fikirkan, ia daripada ujian daripada Allah. Kan? Ujian, setiap perkara itu adalah ujian. Lalu yang kedua, ia adalah disebabkan kesan dosa-dosa dan kesalahan manusia. Tetapi kita tidak boleh menuduh. Contoh dia, wabak ini dihantar yang pertama ke negeri China. Dan kita menganggap apabila wabak itu jatuh ataupun turun di negeri China, maknanya dosa itu adalah dibuat oleh mereka. Yang sepatutnya anggapan bagi manusia yang mempunyai fikiran yang waras dari segi Islam, sesungguhnya tidak kiralah wabak itu dimanapun dia jatuh, ujian itu dimanapun dia jatuh, ia adalah disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh semua manusia. Kita ni kan berdosa. Setiap manusia itu ada dosanya. Walaupun dosanya itu kecil, ia juga dianggap dosa. Kan? Selepas ini mungkin akan terkait apa yang saya katakan ini dengan penerangan-penerangan saya selepas ini. Allah berfirman di dalam surah Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Apa maksudnya? Telah timbul keburukan di darat dan di laut. Allah katakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah timbul kerosakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas. Disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia ni yang menyebabkan kehancuran yang ada di dunia dan di darat dan di laut. Mengapa Allah turunkan semua perkara ini? Liyudhiqahum ba'dal ladzi aminu la'allahum yarji'un. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai akibat daripada perbuatan mereka. Apa yang kita buat ni tuan-tuan? Kadang-kadang kita buat sesuatu benda tu, puncanya sebenarnya daripada kita. Kerosakan itu untuk diri kita tu memang kita yang buat. Apalagi kita merosakkan orang ramai. Kan? Contoh dia macam tu. Maknanya apa yang jadi dengan diri kita ini sebenarnya adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Ayat Al-Quran sudah sebut, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Hancur. Banyak kerosakan, rosak di laut, rosak di darat. Di darat ni masuklah semua, rosak manusianya pun rosak, tempatnya pun rosak, gangsterismnya di sana, kerosakannya di sana. Disebabkan apa? Tangan-tangan manusia ni. Tangan kita ni yang mau buat itu, mau buat ini, disebabkan kita ni, diri kita rosak. Apabila diri kita rosak, disebabkan tangan kita, kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
ayat yang terakhir bagi Al-Quran ini, bagi ayat ini, la'allahum yarji'un. Allah memberikan ujian itu, la'allahum yarji'un. Semoga, kata Allah, semoga mereka kembali kepada perkara yang fitrah. Mereka kembali kepada jalan yang benar. Allah berikan ujian disebabkan tangan-tangan manusia ni, kan? Kita buat kerosakan, Allah turunkan bencana, dan bencana itu Allah turunkan sebagai peringatan kepada kita. Peringatan, la'allahum yarji'un, supaya kita itu kembali balik kepada fitrah. Tuan-tuan, apa yang kita mau di dunia ini? Kan? Kadang-kadang bila kita terfikir, rasanya macam kita duduk sendiri. Kita terfikir, kita duduk. Tak ada orang kacau kita. Kita pun fikir. Satu, kita Islam, contohnya. Lepas tu kita tidak solat. Lepas tu kita tidak berpuasa. Lepas tu kita tidak menunaikan zakat dan kita tidak buat perkara yang baik. Lepas tu kita terfikir, apa sebenarnya yang kita mau di dunia ini? Kita pun tidak tahu. Kita buat itu salah. Kita buat ini, kita sakit. Kita buat yang kita suka, kita sakit. Lepas tu kita tidak buat perkara yang Allah suruh. Lepas tu kita duduk, kita pun terfikir, apa yang kita mau sebenarnya di dunia ni, tuan-tuan? Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan di dunia ni hanya permainan, Allah kata. Kita duduk di dunia ni ibarat permainan dan melalaikan. Ibaratnya macam tu. Walaupun kita hidup, kita beribadah, kita berekonomi, bermuamalah, kita bersosial, tetapi dengan cara yang baik. Kan? Dengan cara yang baik. Tetapi kita tidak menjalankan perkara itu. Apa yang kita mau sebenarnya di dunia ni? Esok-esok lusa, mungkin kita sudah tidak ada. Kita meninggalkan keluarga, kita meninggalkan istri, meninggalkan anak. Apa yang tinggal? Kan? Kadang-kadang kita ni, ada manusia tu, dia sudahlah, contoh dia, tidak ada pengetahuan, tidak buat amalan, buat kejahatan, tidak ada harta. Apa yang dia mau sebenarnya di dunia? Kadang-kadang saya terfikir. Kan? Kadang-kadang kita pun boleh fikir, diri kita ni apa kita mau? Kan? Imam Al-Ghazali mengatakan, bagi manusia, mana-mana manusia yang apabila umurnya sudah sampai 40 tahun, kan? 40 tahun, dan dia tidak berubah. Dia tidak ubah kehidupan dia bila sampai umurnya 40 tahun. Contohnya macam dia ni bujang-bujangan memang liar lah, bahkan liar. Mungkin dia tidak salat, dia kuranglah perkara-perkara yang membawa kepada keagamaan ataupun menyedarkan dia kepada akhirat, dia kurang. Sampai 40 tahun dia masih dalam keadaan begitu, insya-Allah pengakhiran kehidupan dia akan macam tu juga. Kan? Ulama mengatakan limit masa untuk umur kita ni untuk dinampak kematangan dalam diri kita adalah lebih kurang 40 tahun. Kalau 40 tahun tu kita berubah, sudah kita keluar daripada kepompong yang rosak, yang menghancurkan jiwa, insya-Allah pengakhiran untuk kehidupan kita akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Okey. Baik, itu berkenaan kesan dosa-dosa dan kesalahan manusia. Yang kita menganggap pandemik ini adalah kesan daripada dosa-dosa manusia, semua manusia yang ada di dunia ini. Kan? Kita tidak boleh kata itu dosa dia, itu dosa daripada China, sebab orang ni itu ini. Tidak boleh. Itu adalah kedangkalan pemikiran yang orang kata dia saja yang betul. Sebenarnya diri kita juga mempunyai dosa yang mana dosa itu tidak nampak, mungkin tidak nampak. Kan? Kita menyakitkan hati orang, adakah itu bukan dosa? Itu juga dosa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Orang yang melakukan keburukan, kebaikan sekecil zarah juga dinilai oleh Allah. Dan juga kejahatan sekecil zarah itu juga dinilai oleh Allah. Nah, kita menyakitkan hati orang. Adakah nampak? Tidak nampak benda tu. Beza dengan kita pukul orang, juga kita menyakitkan orang. Tetapi apabila kita menyakitkan hati orang, dia ada di dalam ni. Dan dia tidak nampak, maknanya ia kecil, dia tersembunyi, ia seakan-akan zarah. Nah,
Bukankah itu juga dosa yang dinilai oleh Allah di dalam surah tadi yang saya bacakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap amalan perbuatan kita ni kecil macam mana pun, kita iri dengan orang, iri hati. Tahu kan iri hati? Tak nampak iri hati ni sebenarnya. Kan? Kalau kita iri hati, nampak iri hati macam besar di kepala ada iri hati tu. Tak nampak sebenarnya iri hati tu. Tak keluar di kepala ada iri hati tu, di telinga ada di mana? Tak keluar. Tetapi iri hati itu ada di dalam hati dan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat tadi. Kan? Adilnya Allah itu kepada manusia. Baik. Untuk yang ketiga, bagi orang yang memikirkan mengapa Allah menurunkan pandemik ini, ujian ini, harus ataupun wajib untuk kita akui yang mana ujian, pandemik, COVID ini, wabak apapun adalah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan dan ketetapan daripada Allah. Okay, bagi orang Islam, ya, ada 6 perkara yang perlu kita imani. Antaranya ialah yang terakhir sekali, kita kena beriman dengan qada dan qadar. Apa dia qada dan qadar? Qada dan qadar ini adalah ketetapan dan ketentuan daripada Allah. Okay. Allah sudah menetapkan, ya, Allah sudah menetapkan perkara itu, maka ia akan berlaku. Dan Allah menentukan perkara itu. Bagaimana perkara itu berlaku, Allah juga sudah tetapkan dan ia perlu diimani oleh setiap orang Islam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Apa maksudnya? Adakah ketetapan Allah itu adalah ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang pasti berlaku. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ketetapan Allah itu ya pasti berlaku. Kalau Allah kata begini, dia akan jadi macam inilah. Kalau Allah kata wabak itu turun di China, dia turunlah di China. Kalau Allah kata wabak itu turun di Malaysia lah. Mau kita dituduh begitu? Kita pun tidak mau dituduh macam tu. Disebabkan dosa kita. Mungkin orang China bilang, nah berdosa orang. Orang Malaysia yang berdosa ni, sebab orang banyak dosa ini, itu ya turun wabak tu. Kan? Kita pun tidak mau dikatakan macam tu. Tetapi sekiranya Allah berkehendak, Allah berketetapan untuk menetapkan sesuatu itu berlaku, maka ia pasti akan berlaku. Walau bagaimanapun. Kan? Allah mau, contohnya, kehidupan kita ni kadang-kadang, kita ni sudah mengelak daripada wabak ni kan. Kita hendak keluar rumah, kita orang kata pergi kerja pun penuh dengan dia punya sikio dia kan, tetapi dia tetap kena juga. Dia tetap kena. Kenapa benda tu jadi ya? Bila orang berfikir keadaan itu jadi sebenarnya adalah ketetapan daripada Allah. Allah sudah menetapkan benda tu, dia tetap kena. Kan? Kadang-kadang kita terfikir juga kan, kematian. Tidak ada orang yang dapat menentukan ataupun orang dapat mengkonfirmkan. Kan? Selepas habis webinar ni, dia masih hidup. Saya pun tidak berani saya mengatakan saya masih hidup. Kerana itu adalah ketentuan daripada Allah. Mungkin saya berdiri daripada kursi ini, saya sudah mati. Banyak kes-kes yang berlaku, orang mati bila-bila. Kan? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesungguhnya apabila datang ajal kamu, dia tidak akan dicepatkan sedikit pun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dan tidak akan dipercepatkan sedikit pun. Nah, kalau kamu mau buat, kamu buat apa? Dia kata macam tu. Kan? Manusia ni, kita katakan dengan dia, kalau kamu mau buat apapun, kamu buatlah. Tetapi ingat, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, apabila datang ajal kamu, tidak aku akan percepatkan sedikit pun ajal kamu, dan aku tidak akan lambatkan sedikit pun. Kalau aku kata jadi, jadilah ia. Kan? Allah kata, aku tetapkan ia berlaku, ia pasti akan berlaku. Begitulah yang jadi dengan kita. Kadang-kadang ada yang kena, ada yang tidak kena, ada yang sudah kena, dia, alhamdulillah dia sembuh.
Ada yang sudah kena, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Kita hamba, kita hanya pasrah dan reda dengan ketentuan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman lagi, inna kulla syai'in khalaqahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kan? Menurut ukuran. Allah kata, kita mati, dia mati, dia akan mati hari ini. Hari ini dia mati. Tetapi di mana dia mati, itu adalah ukuran dia. Bukan kita yang tentukan, tetapi Allah yang menentukan. Begitulah juga dengan wabak ini. Tuan-tuan, wabak ini kecil, tuan-tuan. Kecil je wabak ni. Tak nampak kita di mata ni. Kan, kita mau teropong pun orang yang pakai alat sudah. Tetapi bagaimana kekuatan dia tu? Ukuran yang saya katakan tadi ni. Kan, ukuran sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Kecil Allah ciptakan COVID-19 ni. Tetapi kekuatan dia, tuan-tuan. Tak payah kita cerita apa ni, kan? Tuan-tuan pun tahu macam mana. Kan? Kesan dia. Kesan dia kepada jiwa, dia membuatkan jiwa manusia berantakan. Membuatkan jiwa manusia kucar-kacir. Ketakutan orang. Ada yang tak takut tu tak apalah, mungkin tinggi, mungkin dia punya makam ataupun dia punya kekuatan dia. Tetapi tetap juga dia tak takut, tetap dia kena. Kan dia tetap kena juga. Itu. Kan? Allah hantar, orang turunkan, dia tidak nampak tetapi kekuatan dia menghancurkan yang ada di dalam badan kita. Kita tidak nampak. Itu kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan disebabkan apa? Tangan-tangan manusia tadi. Kita banyak melakukan kesilapan. Kadang-kadang kita tidak perasan, tuan-tuan. Kesilapan-kesilapan besar tu tak apalah. Kita boleh sertakan dia dengan bertaubat kepada Allah. Kan setiap kesalahan itu dia mesti disertai dengan taubatun nasuha. Kan? Kerana semua dosa akan diampunkan oleh Allah. La yaghfiru ma innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan taubat nasuha, Allah akan ampunkan dosanya. Insya-Allah. Tetapi dengan taubat yang betul-betul lah, jangan main-main. Kalau dia main-main, hari ini taubat, besok dia buat lagi. Taubat, besok buat lagi. Itu bukan taubat. Itu taubat sekejap buat lagi. Taubat sekejap buat lagi. Itu manusia. Kan? Manusia. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbincang berkenaan mengapa Allah menurunkan COVID ini. Dan sedikit sebanyak kita tahu kerana yang pertama ia ujian daripada Allah. Bila dia ujian daripada Allah, ya, kesan daripada dosa-dosa manusia dan juga qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang membuatkan kita reda dengan semua ni? Kita sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Reda dengan apa yang Allah kurniakan, walaupun kita rasa kita ini susah. Kan? Semua orang susah sebenarnya. Kan? Yang nampak senang ni yang di media sosial je ni sebenarnya. Dia ambil gambar, dia ambil video di tempat-tempat yang orang kata menunjukkan dia tu senang, sebenarnya sama aja Papa Kedana. Papa Kedana mungkin dia kaya, tapi dia Papa Kedana di mata Allah SWT. Kerana apa? Kerana takwanya ku. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membezakan manusia ni dengan manusia yang lain adalah apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membezakan manusia ni dengan manusia yang lain hanya takwa aja. Bukan harta, bukan kelebihan tubuh badan dan sebagainya, tetapi bagaimana dia mengurus takwa dia kepada Allah. Itu beza manusia. Jadi kalau kita rasa kita ini sudah hebat, kita sudah pandai, ilmu kita lebih, kita ada kelebihan daripada orang, kita cek adakah takwa kita itu tinggi daripada orang itu. Kalau takwa kita rasa kita sudah tinggi, takwa kita mengingat Allah itu sentiasa, setiap hari kita mengingat Allah, setiap hari berzikir, itu pun dia rasa masih tidak cukup, maknanya kita masih di bawah
di bawah tekad orang yang dimuliakan di sisi Allah.